Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So untuk hari ni kita bersama Cikgu Farouk lagi. Hai. Okay, so dia adalah si itik tua yang baru. Alright, so dalam video kali ni, Rok, Alright. aku nak buat satu video comparison, Okay. perbandingan lah dalam bahasa Melayu dia, Perbandingan. antara Oppo Reno 5 5G ni dengan Samsung S20 FE 5G ni. Oi. Alright, so saja nak buat comparison saja, out of nowhere aku nak buat comparison je. Kenapa doh? Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, Okay. tak boleh dengan masa lagi. Let's check it out. So, untuk perbandingan pertama, untuk lebih menjustifikan poin-poin lepas ni, of course kita kena comparekan harga dululah. Yes, harga datang dulu. Sebab harga adalah segala-galanya. Betul. Okay, so untuk Oppo Reno 5 5G ni, harganya adalah sekitar RM1,899. Oppo Oppo, 1008. okay. So varian ni adalah 8GB RAM dengan 128GB storage. Okay. Manakala untuk Samsung S20 FE ni, aku panggil Samsung FE je harganya adalah RM2,999. Lebih mahal, RM1,100 ya. Lebih RM1,000. Dan varian ni adalah 8GB RAM dengan 256GB storage. Okay. Okay, tapi jangan jump into conclusion dulu. Sebab apa? Harga pun bukan segala-galanya. Aku baru nak end video. Kita tengok poin-poin lepas ni, kita tengok adakah perbezaan dia boleh menjustifikasikan perbezaan harga tersebut. Baik. Alright, jadi jom kita ke point seterusnya. So, benda seterusnya yang kita patut tengok adalah selain daripada harga, of course dari segi dia punya design. So, macam korang nampak untuk Oppo Reno 5G ni, dia punya design belakang ni adalah jenis kaca. Dia punya hiasan belakang ni dipanggil sebagai diamond particle macam tu. Di mana diamond particle lah dia punya nama dia lah kan. Di mana dia menggunakan teknologi diamond macam tu. Di mana kalau korang tengok warna dia ni color shifting lah, bila korang gerak-gerak kan dia berubah-ubah color kan. Dan back panel ni adalah kaca. Macam chrome lah, macam chrome. Macam chrome kan. Dia nice lah. Manakala untuk Samsung S20 FE, Samsung FE ni, dia adalah plastik. Dia ada plastik belakang ni. Tetapi dia ada coating yang macam matte macam buat rasa macam kaca lah. lah. Dan ini adalah berwarna lavender purple. Oh, ni lavender purple. Right. So dari segi kedua-dua ni, kalau kau tanya aku lah. Okay. Aku more towards dia Oppo punya feels in hand. Sebab apa? Disebabkan dia menggunakan kaca belakang, dia ada berat dekat situ. Betul. Nampak mahal sikit. Nampak mahal sikit. Rasa mahal sikit lah. Betul. Even though the price is RM1,000 murah daripada Samsung S20 FE ni. Tapi walau bagaimanapun, bukanlah nak kata ini rasa murah. Cumanya ini more premium rasa dia. Itu je. So perkara seterusnya yang membezakan antara dua peranti ni adalah dari segi paparan lah. Jadi untuk Oppo Reno 5 ni, dia menggunakan OLED display. OLED display 6.43 inci. Okay. Full HD Plus dengan kadar segar semula 90Hz. Segar semula. Refresh rate. Alright. Okay, dekat situ pun nampak macam dah okey kan? Manakala untuk Samsung FE ni, dia menggunakan paparan bersaiz 6.5 inci. Super AMOLED Ini adalah OLED, ini adalah Super AMOLED lah. Yeah, Super AMOLED. Okay, Full HD Plus juga, tetapi dengan kadar segar semula, refresh rate 120Hz. Serius? So based on the number itself, the number speed itself lah. Macam ni? Saya? Jadi dari segi spek itself, memang nampaknya Samsung FE ni lebih superior lah. Sebab macam kita tahu, display ni memang Samsung memang cantik lah. Tetapi walau bagaimanapun, display OLED yang ada pada Oppo ni taklah orang cakap mengecewakan. Dia still lagi sebuah display OLED yang cantik. 90Hz pun sudah memadai sebenarnya. Dia macam another low level sekarang lah. Kalau nak kata 60Hz tu memang no brainer lah. 90Hz bagi aku okey. Tetapi on the spec, based on the number, FE ni lagi awesome lah. Dan dari segi warna, apa aku boleh katakan, Samsung ni dia lebih saturated, lebih vibrant colour dia. So perkara seterusnya yang aku nak compare adalah dari segi dia punya operating system, OS. Dah pandai kan? Dah pandai. Okay. So untuk Oppo ni dia guna Jangan carut. So untuk Oppo ni dia menggunakan Color OS. Okay, Android 11 lah. Manakala untuk Samsung FE ni dia menggunakan Samsung UI 3.0 Android 11 juga. Okay, dari segi dua ni, apa aku boleh katakan, level of customization yang ada pada Oppo ni pun another level. Di mana kau boleh custom almost anything juga dekat dalam ni. Bila kita masuk dekat dalam ni, kat personalization ni korang boleh ubah dia punya theme, everything korang boleh ubah. Font, color, display, icon style, app layout, fingerprint style semua boleh ubah. Di mana benda-benda ni kau tak boleh ubah dekat Samsung UI. Betul. Jadi bagi korang yang mungkin suka godek-godek, suka ubah-ubah benda-benda macam ni, color OS yang ada pada Oppo ni lebih best lah. Tetapi walau bagaimanapun, dari segi dia punya kelancaran OS kedua-duanya adalah masih lagi lancar. Aku boleh katakan memang tak ada isu. Dua-duanya adalah sebuah OS yang boleh dikatakan dah matang dan agak lancar untuk tahun 2021 ni lah. Alright. Now berbicara pasal audio.
Okey, audio. Speaker lah, speaker. Speaker pun penting. Di mana untuk Oppo Reno 5 5G ni, duka cita jugalah aku boleh katakan, speaker dia hanyalah mono speaker. Meaning satu speaker dekat bawah ni je. Dia tak ada stereo speaker. Manakala untuk Samsung FE ni dia ada stereo speaker atas dan bawah. So kalau tanya aku, tanya kau pun, mana-mana pun kita memang lebih prefer stereo speaker lah. So bila layan movie macam ni, main game, kau akan dengar bunyi tu kiri kanan dengar. Betul. Dengar macam surrounding lah. Itu benda yang missing dekat Oppo Reno 5 ni. Di mana dia hanyalah single mono speaker dekat bawah. Tetapi Reno ni dia memberikan bicu audio kat bawah ni. Jadi bagi korang yang memang suka pakai jenis bicu audio punya earphone nak main game kan, ini adanya tawaran tersebut. Untuk FE ni tak ada. Sama ada kau kena guna TWS ataupun kau kena guna Type-C punya dongle lah. Tetapi walau bagaimanapun, again kalau tanya aku more prefer stereo audio yang ditawarkan oleh Samsung FE ni. Memang hands down lah. Now kita ke arah pengecasan, bateri dan pengecasan. So untuk Oppo Reno 5 5G ni, dia punya bateri berkapasiti 4300 mAh. 4000. Okay, untuk FE ni 4500, lebih 200 mAh. So dari segi day to day, kau rasa ada beza tak sangat? Tak ada. Tak ada beza. Di mana dari segi day to day SOT tu aku boleh katakan lebih kurang je. Sebab apa? Aku boleh katakan kalau OS yang ada pada Oppo ni lebih jimat bateri. Optimization dia lebih bagus. Samsung ni daripada dulu dia memang makan bateri lah. Aku tak tahu kenapa. Laju. Dia macam air. Yelah. Manakala dari segi pengecasan. Lah. Untuk Oppo ni 65 watt. Besar. Untuk Samsung FE ni 15 watt saja. Oh my god. Kat situ langit yang bumi. Di mana kalau Oppo ni kalau kau nak charge mengambil masa lebih kurang 30 minit je, 35 minit macam tu. Samsung ni lebih kurang 90 minit macam tu. 15 kau boleh charge 3 kali Oppo ni dengan pengecasan yang ada pada Oppo ni. So apa aku boleh katakan, phone kedua-dua ni boleh bertahan 1 hari. Tapi bila masa tu memerlukan nak lagi laju charge, ini memang winner lah. Oppo ni memang winner lah. Alright, now kita berbicara berbandingkan berkenaan dengan performance, prestasi. Okay, so untuk pengetahuan kau, kedua-dua phone ni sebenarnya dia punya level tu berbeza, taraf dia sebenarnya. Di mana aku boleh katakan untuk Oppo ni dia lebih kepada mid-range premium. Untuk Samsung FE ni dia lebih kepada flagship. Di mana walaupun ini adalah peranti tahun lepas, tapi dia menggunakan Snapdragon 865. Tinggi dah. Paling tinggi lah. Bawah sikit daripada 888. Betul. Tahun ni. Manakala untuk Oppo Reno 5 5G ni dia menggunakan Snapdragon 765 5G. Mid-range. Dari segi scoring Antutu itself pun berbeza. Di mana dari segi Oppo ni dia boleh mendapat bacaan sekitar 300,000 punya scoring kat Antutu. Manakala untuk Samsung FE ni kau boleh dapat lebih kurang 500,000 bacaan markah. Besar beza dia. Tetapi kalau kau tanya aku, kau rasa berbeza tak dari segi penggunaan sehari-hari yang biasa? Balik WhatsApp, main Facebook, tengok YouTube, ada tak berbeza? Tak beza sangat. Sebab apa tau? Even kalau kau pakai phone dengan bacaan markah 200,000 pun, aku boleh katakan day to day punya aktiviti tak ada masalah. Tapi dekat mana dia akan rasa beza? Dekat gaming. Di mana dekat gaming, dari segi grafik setting tu dia akan berbeza lah. Di mana untuk Samsung FE ni dia boleh mendapat grafik-grafik yang lebih tinggi, lebih mantap lah. Manakala dekat Oppo ni taklah terlampau teruk, tapi dia boleh agak dapat setting-setting yang bagus. Cumanya dari segi play game tu, permainan tu, yang dekat FE ni lebih smooth lah dia punya permainan tu. Lebih lancar kan, loading tu lebih laju. Aplikasi dekat background pun boleh disimpan lebih lama. So itu kalau main Mobile Legends lag tak? Mobile Legends tak lag. Even dekat sini pun tak lag sebenarnya. Tapi dekat FE ni dia lebih smooth. Lebih buttery smooth kata orang putih. Kalau draw dapat Veil. Draw dapat Veil, kadang-kadang tengok dapat Zodiac. Tengok keadaan. Itu berkenaan dengan dia punya prestasi. Now berbicara tentang point terakhir, iaitu kamera. Kamera. Dari segi kamera, kalau tengok on the spec itself, nampak macam Oppo Reno 5 ni memang menang tanpa bertanding lah. Di mana untuk Oppo Reno 5 ni, dia punya kamera sensor utama dia adalah 64 megapixel. Dia ada 4 sensor dekat situ. Ni Samsung? Samsung adalah 3 sensor. Sensor utama adalah 12 megapixel. So nampak dekat situ nampak macam langit dengan bumi kan. Tetapi hasil apa aku boleh katakan sebenarnya agak bukanlah mengejutkan. Dia ada timbal balik. Untuk kamera ni dia ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Ada pro and con lah. Di mana apa aku boleh katakan untuk cukup cahaya hari siang, kedua-dua kamera tu well perform. Di mana gambar cukup sharp, warna cukup saturated, cukup cantik, vibrant, cukup kontras, everything lah. Kamera di kala siang tu, video di kala siang pun okey. Cumanya aku notice untuk Oppo Reno 5 punya hasil gambar macam kita tengok dekat screen sekarang, warna dia punya color tone dia lebih kontrasti, lebih warmer. Maknanya warna dia tu lebih pekat warna dia. Manakala untuk FE Samsung ni, warna dia lebih kurang saturated, lebih pudar sikit. Still lagi cantik, still lagi saturated, cuma kurang kontras. Dia smooth lah. Smooth, tapi kedua gambar tu masih lagi cantik dalam keadaan siang lah. Soft. Okey. Jadi apa yang membezakan adalah di kala malam. Kenapa malam? Okey, malam hasilnya agak mengejutkan. Di mana apa aku boleh katakan, Samsung punya image di kala malam tu aku lebih suka.
Di mana pertama, dari segi nak ambil gambar malam tu, selalunya kita kena steady tunggu berapa saat dia capture kan. Samsung ni lebih mudah untuk mengambil gambar secara steady. Maksudnya engkau tak perlu terlampau pegun pegang kamera tau untuk masih gambar yang gambar yang steady. Night shot lah. Macam Oppo ni aku try beberapa kali, kalau anda kata aku gerak-gerak sikit dia akan blurry sikit. Manakala untuk Samsung ni kau pegang sebelah tangan pun dia boleh berjaya mengambil gambar night shot menggunakan night mode yang lebih orang cakap lebih pegun lah, lebih sharp. Dan dari segi color aku lebih prefer ke arah Samsung sebab color tone untuk night mode dia tu lebih cerah. Maksudnya kau nampak lebih banyak cahaya masuk, lebih detail. Manakala untuk Oppo ni dia nampak lebih gelap sikit lah. Dan dari segi tona color tu, Oppo ni siang ke malam dia masih lagi membawakan coloring yang kontras dan juga kekuning-kuningan tu lah. So malam pun nampak benda sama. Manakala untuk video recording, untuk Samsung FE ni dia boleh merekod sampai 8K punya resolusi. Manakala untuk Oppo Reno 5 ni sampai 4K lah. 4K pun dah okey. Sebab 8K tu jarang orang ambil sebab bila 8K tu stabilization dia pun cloud. Size dia pun besar. Kalau ada kata orang nak record untuk editing pun size besar, susah nak edit. Kan kau perlu memerlukan komputer lebih dahsyat. Jadi kita boleh cakap kedua-duanya 4K pun okey. Tapi apa yang membezakan antara Oppo dengan Samsung FE ni adalah dari segi dia punya versatility of camera punya features. Di mana untuk Oppo Reno 5 5G ni dia mempunyai pelbagai AI function yang ditambah dekat dalam ni. Oppo. Sebab itu hari kita dah test kan Oppo ni kan dekat pantai kan, di mana kita ada AI punya mode. Kita boleh nampak exposure dekat belakang tu. Maknanya dari segi dari permulaan overblown tu, bila kau on kan dia punya AI mode, dia akan nampak langit dekat belakang tu. Exposure tu dah kurang, highlight tu. Yang silau tu. Bila malam gelap, kau boleh record video tu jadi ada night mode untuk video. So video tu lebih terang. Lepas tu dia ada pula ultra steady. Gimbal. Ultra steady, bila kau ambil gambar tu, bila kau on ultra steady tu, dia lebih kurang gegaran dia. So dia ada timbal balik dekat situ kan. Maknanya ada timbal balik. Tapi apa aku boleh katakan, kedua kamera ni kalau tengok dari segi side by side lebih kurang je. Kedua-duanya adalah capable punya kamera, sama ada siang atau malam. Macam main politik lah macam main politik. Dia ada bagus kat sini, dia ada bagus kat sana. Pandai tapi dari segi sensor, sebab apa dia ada 64 megapixel, of course dia lebih menangkap banyak detail lah. So kalau korang nak zoom tu, ini lebih susah untuk pecah berbanding Samsung 12 megapixel ni. So overall apa aku boleh katakan, Bro? Alright. Perbandingan antara dua peranti ni sebenarnya adalah perbandingan yang bagus sebenarnya. Sebab apa, dekat luar sana ramai sedang berkira-kira untuk mengambil sama ada nak mengambil Oppo Reno 5G ni ke ataupun nak ambil Samsung FE ni. Sebab apa, untuk Samsung punya level ini adalah antara penawaran yang murah setakat ni dengan performance punya level tinggi. Tetapi persoalannya, adakah kita perlukan performance setinggi itu untuk penambahan duit berbeza lebih kurang RM1,000 tu? Betul. Kalau tanya aku lah, jawapan dia ada dua. Kalau anda kata kau just nak cari satu telefon yang mempunyai kamera yang okey, display yang okey, kan dalam masa sama performance pun boleh dikatakan okey, tapi tak nak mengorbankan terlampau banyak wang ringgit kan. Sekarang ni PKP kena jimat kan. Betul. Tapi kalau memang nak kena beli phone baru sebab apa, phone dah rosak ke apa, Reno 5 5G ni ada satu pilihan yang boleh diketengahkan lah. 1008, kau dapat kamera 64 megapixel, OLED panel 90Hz, pengajasan pantai 65W. Tak ada apa yang boleh dipertikaikan sangat lah. Yalah, kamera lagi pelbagai. Tapi kalau anda kata kau tak ada masalah, sky is the limit, duit tak ada masalah. Kan nak yang orang cakap the highest punya varian kan, tetapi pun paling OP paling OP, tapi pun tak nak berkorbankan duit sampai RM5,000 macam Samsung S21 Ultra. Samsung S20 FE ni pun a good option. Dah okey dah. Tetapi again kalau tanya aku, perbezaan RM1,000 tu taklah langit dengan bumi. Harga tu langit dengan bumi, tapi dari segi performance, dari segi perbezaan tu tak langit dengan bumi. Ada benda yang bagus kat Reno 5 ni, ada benda yang okey dekat Samsung S20 FE ni. Senang cerita, tepuk dada tanya selera lah. Tengoklah tengok minat yang mana. So guys, nanti jangan lupa go besar. datang ada YouTube juga. Apa dia ada apa YouTube channel? Nanti tengok kat bawah. Dia akan letak sebab Cikgu Farouk dia buat YouTube channel lah. Dia macam-macam lah. Kau boleh tengok PDPR lah. Jadi siapa nak tengok, nak follow Cikgu Farouk punya YouTube, boleh subscribe kat bawah, boleh support dia. Alright, kalau guru besar tengok pun alright guys, sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.